Um, First, saya nak tunjukkan reference book yang saya gunakan, which is Maple Worksheet for Pre-Calculus oleh Ling Siu Eng, Chen Chi Kium, Kelvin Goh Ti Hiong. Okay, yang ni adalah daripada pensyarah UiTM Sarawak. So, untuk Pre-Calculus, okay, saya punya strategi adalah first, of course, introduction to Maple software. Sebab ini adalah kali pertama pelajar kenal Maple tu apa. So, kita introducekan dia. And then, number 2, basic operation of Maple. So kita ajar basic operation dululah untuk pelajar, tambah, tolak, darab and so on. And then yang ketiga barulah teaching basic command or syntax topic by topic. Okay. Kalau tak sempat, mungkin ada kekangan lab, mungkin kita boleh menggunakan topik yang inilah, topik yang macam kita nak gunakan untuk buat assignment nanti. Okay. So first, saya pergi kepada Maple. Okay. So yang ni adalah Maple, sebelah kiri ni adalah palette. Okay, semua ada benda ni lah. So kita semua tahu dia adalah ada bahagian calculus, expression and so on. So yang kita akan gunakan banyak dekat bahagian new document. Okay. So kalau kita klik dekat new document, dia akan keluar macam ni lah. Okay. So biasanya saya akan cakap dekat pelajar macam ni lah. Maple is a computer program for people doing mathematics. So using Maple to do your calculation should make the work more interesting, allow you to focus more on the concept and help you to avoid mistakes in calculation. Okay, maksudnya untuk Maple ni kita ajar dia mungkin untuk check jawapan. Okay, so still mereka kena tahu calculation dia. Tapi dekat Maple ni untuk tahu jawapan yang diorang buat tu betul ke tak. Okay. And then first, basic operation on Maple. Bahagi and then square root. Okay, square root kita boleh gunakan SQRT, X. Okay. And then kalau power, underscore, subscript, semicolon and colon. So untuk at the end of the command, okay, so kita akan include semicolon untuk dia display result. Okay. Tapi kalau kita tak nak bagi dia result, kita akan keluarkan colon saja. Tapi dia akan simpan. Okay, kejap lagi saya akan tunjukkan. Okay, so biasanya saya akan tunjukkan dekat pelajar yang ni dululah. Ini daripada buku Maple Worksheet ya, yang saya tunjuk tadi tu. Okay, ni daripada buku tu. So dia tunjuklah command or syntax, kita boleh tekan 3 plus 2 and then output dia akan keluar berapa. Okay, so saya cuba dulu kat sini. Okay, so 3 plus 2 semicolon enter. Okay, so dia keluar jawapan. So saya akan continue terus ni lah. Okay, saya akan tekan 3 minus 2, multiplication, division, and then power, and so on. Okay. Sekejap. Okay. So biasanya saya akan gunakan macam ni lah. Okay. So 3 plus 2, kita akan dapat 5, and then 3 minus 2, 1. And then for multiplication, star. So kalau saya tekan dekat Maple, 3 multiply, which is shift 8, okay, star, dia akan automatic keluar dot. Okay. 2, semicolon, and then enter, dia akan dapat 6 lah. Okay, 3 multiply 2. Okay, so bahagi pun sama juga, kita boleh buat 2 divide by 3. Okay, so kalau saya tekan dekat Maple tadi, 2 divide by, so dia akan automatic ke bawah. Okay, bila kita tekan yang dia akan automatic jadi macam ni. So 3, and then cursor tu dekat bawah, kita akan bawa cursor naik atas dulu, right arrow, and then semicolon, enter, so 2/3. Okay,
And then saya akan teruskan semuanya lah. And then for example SQRT 25, saya akan type SQRT 25 semicolon enter 5. Ataupun kita boleh gunakan dekat bahagian calculus ni, dekat palette, okay, bukan calculus, expression, this one, square root. Okay, so just klik dekat sini, dia akan keluar lah. So saya just tekan 25, pastikan cursor tu keluar daripada square root, and then semicolon, enter. Okay. So maksudnya saya boleh type command SQRT 25 ataupun saya boleh gunakan di sebelah kiri ni sahaja. Okay, mana-mana pun boleh lah. Okay, and then so kalau kita cuba untuk calculation melibatkan fraction, 3 plus half, 3 plus half, 1 divided by 2 plus 1 divided by 7 semicolon, enter. So Maple, okay, biasanya dia akan keluar exact answer. Okay, dia tak keluarkan dalam bentuk perpuluhan. Okay, kalau kita nak dia keluarkan dalam bentuk perpuluhan, boleh just right click sahaja dekat jawapan ni tadi. Okay, right click, dia akan keluar benda-benda ni lah. So dia ada bahagian approximate 5 digit, 10 digit, 20 digit and so on. So kalau saya nak approximate to 5 digit, so dia keluar jawapan 3.6429 and so on lah. Okay. And then for arithmetic operation, for symbol plus, minus, multiplication, divide or power, this one kita tulis ni, dia akan in order lah. Okay, benda ni in order. Maksudnya dia akan buat kejap okay, first dia akan buat exponential, and then multiplication and division, and lastly dia akan buat addition and subtraction. Kalau kita tak buat parenthesis lah. Tapi kalau kita buat parenthesis, dia akan calculate yang parenthesis. So yang basic lah yang kita tahu. Okay. Sebab Maple ni dia mathematic friendly, memang digunakan yang apa, benda yang itulah. Okay, untuk pergi terusnya arithmetic floating. So ni yang saya tunjukkan tadi. Okay, tadi saya tunjukkan kita right click, dia akan keluar. Okay, kita right click tadi, dia keluar approximate. Satu lagi kita boleh gunakan command eval F. Okay. Eval F, and then saya nak evaluate jawapan ni. Okay, so 51/14. So saya boleh type dekat sini 51/14, ataupun saya boleh gunakan Ctrl L. Okay, Ctrl L, CTRL, and then L. Dia akan keluar macam ni. So since kita nak gunakan label yang nombor 6, 51/14 ni, so saya akan tekan 6. Okay, so dia keluar macam ni. So maksudnya saya nak evaluate floating point for label number 6, this one, comma, for 5 digit. Semicolon, enter. So dia keluar benda yang sama lah. So maksudnya kita boleh gunakan right click, ataupun kita boleh gunakan command. Okay. And then dekat Maple ni kita boleh juga defining variable. Okay, so kita assign value to them, which is kita akan gunakan colon equal. Okay, kita akan gunakan colon equal. So let's try yang ni lah. A kita assign assign values. So assign 5 into A, and then kita assign 2
into B. Okay, so kita cuba. Okay, so kita assign tadi berapa? A assign 5, colon equal. Okay, biasa assign kita akan gunakan command ni lah, colon equal. So 5. Enter. So dia dah simpan dah. Yang tadi saya katakan, kalau at the end of maple, at the end of one, we include semicolon, okay, dia akan display dia punya jawapan. Tapi kalau saya tak letak semicolon, saya letak colon, for example, B, colon equal, berapa? 2 2. Saya letak colon. Okay, enter. So, dia tak keluarkan jawapan. Tapi dia simpan. Okay, contoh kalau saya nak tengok apa yang dia simpan, just type B, semicolon, enter. And then ada 2. So, betul lah. Okay, so dia simpan. Nilai B sekarang adalah 2. Okay. And then kita boleh gunakan operation lah. Okay, sebab kita dah simpan nilai A dan juga B. Okay, kita dah simpan nilai A dan B. So, saya cuba buat operation dia. For example, or multiply A. Sorry. Dia case sensitive. Kalau lower case, dia takkan dapat detect lah. Sebab tadi saya letak dia, saya assign 5 ni kepada uppercase untuk A ni. So, A divide by B. Okay. And then cursor dia kita buat di atas dulu. Semicolon, enter. Kita dapat 10. Okay. So, yang ni untuk assign values. And then, let's try function pula. Okay, untuk function. Untuk function ni, for example, okay, saya ada satu function ni, fx equal to 2x plus 3. Okay, ni adalah dia punya function f of x. Okay, ni adalah dia punya expression dia, 2x, 3. So, untuk masukkan ke dalam maple, kita akan gunakan command yang ni lah, f colon equal x minus greater than. Okay, yang ni adalah minus greater than 2x. So, kita cuba f colon equal x minus greater than, so dia akan automatic jadi 0. Okay, 2x plus 3. So 2x plus 3. Colon, enter. So dia akan keluar macam ni. So maksudnya dia dah save lah. So contoh kalau saya nak check function ni, f x semicolon, saya nak tengok betul tak expression 2x plus 3 ni berada dalam function f ni. Enter. So, yes, 2x plus 3. Okay. And then, what if saya nak masukkan pula value. Okay, substitute x equal to, for example, negative 2. Okay, so negative 2. Okay, just macam mana saja kita type f, okay, negative 2, semicolon, enter. So, dia akan keluar jawapan negative 1. Okay. Even kalau kita nak buat operation on function pun boleh. Okay, saya akan assign gx untuk gunakan dia. Okay. Okay, let's try another one. Kita tengok another example. Combination, composition, and inverse function. Okay. Okay, untuk soalan ni, given fx equal to x, gx equal to 2x. Okay, first A, fx plus gx, fx gx. So basic operation on function. So saya assign dulu expression x ke dalam function f of x. Okay. So saya buat balik, f colon equal x minus greater than. Okay, dia akan automatic jadi arrow.
So kita nak letak X. Okay, and then dia keluar yang ni. And then Gx pula, sebab dekat sini Gx equal to 2X. So, sama juga macam tadi, G colon equal X minus greater than. So, G colon equal X minus greater than 2X. Ya, 2X. Semicolon. Let's try first question yang ni. Kita cuba. Fx plus Gx. Okay. Fx plus Gx. So, just type macam biasa je. Fx plus Gx. Semicolon, enter. Saya akan keluarkan jawapan 3x. Okay. Saya akan keluarkan 3x. And then, let's try minus pula. Okay. Fx minus G of x, semicolon, enter, and so on. Kita boleh buat darab. Kita boleh buat darab. Darab, shift 8. Okay, dia akan automatic jadi dot. Which is multiplication. G of x, semicolon, enter. And also, we can divide f by G of x. Okay, cursor ni kita boleh atas dulu. Right arrow. So, semicolon, enter. So, 1/2. So, this is basic operation on functions. Okay, sebab dekat pre-calculus memang belajar ni lah. Belajar tentang topik function ni. Okay. And then, kita boleh juga buat untuk composition, composite function. For example, given fx, 3x, gx, 2x over x minus 1. So, cuba yang ni pula. Okay, so f colon equal x minus greater than, automatic jadi arrow. So, walaupun kita dah tulis fx tadi, walaupun saya dah assign expression x ni ke dalam function f, kalau saya tulis balik ke dalam, dia akan, okay, dia akan rewrite kepada apa yang saya tulis yang baru ni lah. Yang ni adalah 3x. So, 3x. Semicolon, enter. Okay, so sekarang kita punya fx yang baru adalah, saya nak check fx. Betul ke fx kita adalah 3x? Saya boleh type je balik fx. Okay, so dia dah save yang baru lah. Bukannya x yang tadi tu. And then, kita masukkan untuk function gx pula. Gx, sorry, g colon equal x minus greater than, dia akan automatic jadi arrow. So, saya nak masukkan 2x over x minus 1. So, yang ni saya boleh gunakan expression, kita boleh gunakan slash untuk bahagi, ataupun saya boleh gunakan dekat bahagian palette saja. This one, a over b. So, saya tukarkan nilai a dia, berapa? 2x over 2x over x minus 1. Okay. Semicolon, enter. Okay. So, sekarang kita ada fx, 3x, and then kita ada gx, yang ni lah. Okay, 2x over x minus 1. So, for composition, okay, so for composition, f, this one untuk soalan A, f composite G. So, kita just type command dia, f, okay, open bracket G, open bracket X, close bracket, close bracket. Okay, so, dia akan jadi composite function lah. Just tulis f, okay, open bracket G, X, semicolon, enter. So, kita dapat function f composite G. Sama juga untuk G composite f. Okay, kita boleh tulis G bracket f x semicolon, enter. So, kita akan dapat untuk composite G composite f. Okay.
So ni untuk composite function. And then kita ada satu lagi untuk inverse function. Okay, so untuk inverse function kita boleh cuba yang ni, fx equal to x plus 1 over x minus 5. So sama macam tadi juga, f colon equal x minus greater than, automatic jadi arrow, x plus 1, so saya gunakan palette, bahagi dekat sini, x plus 1, so x plus 1 over x minus 5, x minus 5. Cursor dia ni kita naikkan ke atas, semicolon, enter. So sekarang kita punya function f of x adalah yang ni lah. Okay, sebab kita nak buat soalan yang ni. And then let's try A, inverse. So untuk inverse, kita akan gunakan command yang ni. Okay, solve x equal to fy y. Okay, even kalau dalam calculation by writing pun, untuk cari f inverse, kita akan let y equal to kita punya expression and then kita rearrange so that it becomes y equal to in term of x. So kita just type, sebab tu ada y kat sini, equal to fy. So solve, saya type solve x equal to f y y. Semicolon, enter. Okay, kita dapat kita punya inverse function yang ni. Okay, 5x plus 1, x minus 1. So yang ni untuk f inverse. Okay. So and then soalan yang kedua adalah kita nak substitute nilai 2. Okay, kita nak substitute nilai 2 ke dalam f inverse. So kalau saya nak letak dalam satu function f inverse untuk yang jawapan yang ni, so saya buat nama lain lah, inverse function colon equal x minus greater than. Okay, saya nak masukkan yang ni, okay, masukkan nilai yang ni. Saya boleh gunakan cara yang saya tunjuk tadi, which is control L. Okay, control L, kita nak masukkan label. Okay, kita nak ambil jawapannya dekat label number 27. So 27, enter. So dia keluar. Semicolon, enter. So inverse function kita yang ni lah. Okay, this is our inverse function, which means that kalau saya type fx, ini adalah kita punya function f, dan inverse function x. Okay, ini adalah inverse function. Okay, untuk f, this is fx, this is f inverse. Okay, so untuk soalan B tadi saya nak substitute substitute 2. Okay, substitute 2 just sama macam tadi, invf 2 dalam bracket ni. So which means that dia akan substitute x with 2. Enter. So dia dapat 11. Okay, dapat jawapan 11 lah. Okay. So next, saya tak dapat tunjuk semualah. Okay, saya tunjuk yang untuk topik function sahaja sebab tak cukup masa. So saya tunjuk yang ni je dulu. And then satu lagi yang saya nak tunjuk adalah dekat tadi kita menggunakan new document, dekat belah kanan ni ada function yang lain yang kita boleh gunakan. Kalau tekan dekat bahagian calculus, okay, ada banyak function ataupun tutorial yang kita boleh gunakan. Contoh kalau dekat bahagian pre-calculus, saya boleh tekan yang ni,
pre-calculus. So ada composition tutor, conics tutor and so on, lines tutor. Okay, so kalau saya gunakan composition tutor, okay, ni tutorial lah yang kita boleh tunjukkan. Maksudnya yang ni function yang disediakan, sudah ada, kita just gunakan je. Okay, yang ni contoh function apa yang kita nak letak. Okay, contoh saya nak letakkan x square kat sini. Fx, x square, dx, kita try x plus 1. So display, keluar graph. So bila kalau dalam kelas saya tunjukkan macam ni, pelajar suka. Okay, sebab dia boleh edit warna. Okay, contoh plot option. Okay, dia boleh edit dia punya x axis, y axis. Okay. Sorry. Okay, this one. Lepas tu ada color. Okay, dia boleh ubah warna. So pelajar kadang dia suka tukar-tukar warna. Okay, dia macam patut tukar-tukar function. Okay, so seronok lah. Pelajar suka yang bahagian yang macam ni. Okay, so maksudnya ada dua benda lah. Kita boleh gunakan command. Okay, command untuk tunjukkan macam mana nak kira sekian-sekian. And then kita boleh gunakan function yang telah disediakan dekat sini. Okay, mungkin nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh explore. Okay, boleh explore yang ni. And then next, saya tunjukkan Maple assessment yang saya buat. Okay, untuk yang assessment, untuk pre-calculus, memang kita ada assessment untuk lab. Okay, menggunakan Maple. Okay, which is 20 marks. Okay, 20 marks consists of 10%. Okay, so memang kena buat lah yang ni. And then apa yang saya buat adalah questions, and then saya akan suruh pelajar masukkan Maple command dan juga output. So kalau contoh graph, dia akan letak graph dekat sini lah. Okay. Okay, so saya rasa tu saja. Okay, saya rasa tu saja. Okay, terima kasih kepada Encik Syawal.